Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para tamu yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, Yat Abdullah, Surizan Ahmad, Muhammad Aizuddin, Kak Su, Musa Ansi, Nisa Nur Hasanah, Azra'i Ahmad, Surizan Ahmad dan sekalian tamu yang dimuliakan Allah sekalian. Kita ulang sedikit ayat daripada nombor 11 hingga nombor 14 pada petang ni daripada surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Para penonton yang dimuliakan sekalian, maksud ayat ini, dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Dan dalam manusia itu bersifat tergesa-gesa. Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, supaya kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal buatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat nanti sebuah kitab yang dijumpai terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapnya. Para penonton, para tamu yang dimuliakan Allah sekalian, semalam ataupun 2 hari lepas saya ada bincang kepada tuan-tuan tentang perkataan ajul. Ajulah ni perkataan ajala. Ajal maknanya khuliqal insanu min ajal. Manusia ni diciptakan tergesa-gesa dan ia merupakan package dalam sifat manusia. Dalam kesempurnaan ada kekurangan, ada kelemahan. Jadi ajul ni kalau kita belajar bahasa Arab, ia datang dari perkataan, kalau kita lihat fa'ul. Fa'ul ni dia wazan superlatif yang merujuk kepada ketergesa-gesaan yang melampau, ketergesaan untuk mendapat sesuatu sebelum masanya. Jadi inilah yang menjadikan tidak sabar menghadapi ujian ataupun gagal untuk menahan amarahnya, yang akan menjadikan seorang manusia itu lupa daratan, lupa diri dan lupa untuk berdoa kepada Allah SWT, lalu bertindak dengan melulu hingga merugikan diri ataupun orang kelilingnya. Jadi inilah perkataan yang memerlukan daripada Allah SWT bimbingan. Itu sebab sebagai umat Islam kita dibimbing oleh Rasulullah SAW agar selalu berdoa. Sebagai contohnya doa Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Iaitu, ya Allah ya Tuhan, berilah aku ilham untuk melakukan kebaikan, petunjukmu, dan selamatkan aku dari kelemahan diriku sendiri. Kelemahan kita antaranya ajal ini, antaranya dha'af, antaranya halak, antaranya nisyan yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi kaitannya dengan ayat ke-12, kalau kita perhatikan muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, Allah membawakan kepada kita satu fenomena yang biasa kita lihat dalam kehidupan, iaitu cahaya yang datang pada waktu siang dan cahaya yang hilang pada waktu malam, kegelapan. Dalam indahnya ayat ini, kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Kami hapuskan tanda malam, kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dalam tafsir Ibn Kathir yang saya galakkan tuan-tuan untuk miliki juga ini, ramai di kalangan tuan-tuan telah memiliki tafsir Ibn Kathir, alhamdulillah. Untuk tuan-tuan, kuliah kita ni adalah dianjurkan oleh Zahzan Travel. Jangan lupa untuk like, untuk follow Zahzan Travel punya Facebook dan juga Instagram ya. Dan tolong sharekan, kongsikan dengan seramai teman-teman yang ada. Mudah-mudahan Allah mengangkat kepada kita wabak musibah ini dan kita bolehlah musafir sambil mengkaji, mempelajari ayat-ayat Quran Karim.
Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahawa Allah telah memberikan kepada berbagai tanda-tanda kekuasaannya. Antaranya antara siang dan malam berbeza-beza supaya manusia rasa tenteram pada malamnya dan mereka boleh bekerja pada siang harinya. Selain itu agar mereka mengetahui jumlah hari, minggu, bulan, tahun, mengetahui batasan waktu untuk bayar hutang, waktu untuk beribadah kepada Allah, muamalatnya, puasanya, haji dan sebagainya. Kemudian Allah menjelaskan, "Litabtagu fadlan min rabbikum", supaya kamu mencari kurnia daripada Tuhanmu, iaitu berupa kehidupan, perjalanan dan aktiviti yang lain. "Wa lita'lamu adadas sinina wal hisab", dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Kalaulah zaman ini kekal satu waktu saja, katalah malam saja sepanjang masa ataupun siang saja sepanjang masa, maka yang dipanggil sebagai sarmadi, an-naharu sarmadi ataupun al-lailu sarmadi, sarmadan ila yaumil qiyamah. Kalaulah benda itu bersifat sarmadiyah, bersifat kekal sampai tanpa ada perbezaan, tentulah manusia ini akan keletihan, penat, bosan, jemu dia mengalami benda yang sama saja setiap waktu. Jadi Allah SWT telah pun mentakdirkan dalam kehidupan ni ada malam dan siang. Walaupun malam pada musim sejuk di setengah-setengah negara itu agak panjang banding dengan siangnya, dan siang pada musim panas di negara-negara 4 musim itu agak panjang banding pada malamnya, tetapi Allah SWT menjadikan semua itu untuk manusia sedar peredaran waktu, masa dan sebagainya. Jadi Allah menjadikan waktu malam tanda yang dikenali. Malam gelap, munculnya bulan. Siang pula, siang terang benderang, terbit matahari. Dengan demikian cahaya bulan sebagai tanda malam dan sinar matahari sebagai tanda siang. Sebagaimana Allah jelaskan surah Al-Baqarah, "Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu sebagai tanda waktu bagi manusia dan juga bagi ibadah haji. Ibnu Jurayj menerangkan daripada Mujahid, matahari sebagai tanda siang, manakala bulan sebagai tanda malam. "Famahawna ayatal lail", lalu kami hilangkan tanda malam. Dia mengatakan, yakni kehitaman yang terdapat pada bulan. Demikianlah Allah menciptakannya. Ibnu Jurayj menceritakan Ibnu Abbas mengemukakan bulan itu bersinar seperti matahari bersinar. Bulan merupakan tanda malam dan matahari merupakan tanda siang. Lalu kami hapuskan tanda malam itu dan kami datangkan siang. Kata para ulama tafsir, contohnya Tahir ibn Ashur, merujuk kepada maksud ayat ini, kaitannya dengan sifat manusia ini tadi. Manusia selalu menjadi keluh kesah bila ditimpa satu musibah, ditimpa satu kesusahan. Sedangkan kesusahan ini dalam kehidupan adalah ibarat malam yang menakutkan. Cuba kita bayangkan malam, kegelapannya, kesukaran untuk bergeraknya, bayangan-bayangannya, kelibat-kelibatnya. Dan dulu kita telah belajar doa untuk kita pohon sebagai perlindungan daripada kejahatan waktu malam, perompaknya, kejahatan waktu malam seperti kebakarannya, banjir dan sebagainya. Doa yang telah kita pelajari kan. A'udzu billahi karim wa bi kalimatihi tammati allati la yujawizuhunna barun wala fajir, min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, wa min syarri ma zara'a fil ard wa ma yakhruju minha, wa min fitanil laili wan nahar, wa min syarri tawariqil laili wan nahar, ila tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Telah kita pelajari kan. Safi Sadiqin dan juga Syafiq Murad telah pun memuatkan doa ni dalam kuliah kita yang lalu. Mudah-mudahan tuan-tuan telah pun menghafalnya. Doa ini Nabi baca ketika dikejar oleh Ifrit dalam perjalanan baginda Isra' dan Mi'raj. Lalu malaikat Jibril mengajar kepada Nabi doa ini, dan doa itu mampu menghindari gangguan Ifrit kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata tuan guru saya almarhum Datuk Dr. Harundin, amalkan doa ni di samping 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, nanti kita akan selamat dari gangguan, perompak, kejahatan malam seperti banjir, kilat, rumah terbakar dan sebagainya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam ayat ini menerangkan kepada kita berkaitan kehidupan manusia yang manusia sentiasa hendakkan keseronokan, kebahagiaan yang telah kita pelajari. Jadi bila mereka tergesa-gesa dalam membuat satu keputusan, kadang-kadang keputusan itu mendatangkan backfire kepadanya, kesusahan kepada dirinya. Maka Allah membawakan perkaitan kehidupan dunia ini dengan gelap dan terang. Gelap sebagaimana pada waktu malam, walaupun dia gelap tapi waktu untuk berehat. Walaupun kita tak suka dengan PKP MCO yang berlaku sekarang tuan-tuan, tapi kita punya banyak masa untuk menghafal Quran, untuk duduk kat rumah, untuk berdampingan dengan keluarga, bersalat dengan mereka, mengambil tahu perkembangan anak-anak dalam pelajaran dan sebagainya. Jadi terima kasih Lena Syakirin. Kita masukkan doa ni. A'udzu bikalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barun wala fajir, min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha,
min syarri ma zara'a fil ard wa ma yakhruju minha, boleh hafal doa ni. Ada bagai-bagai versi, ada bagai-bagai tariqah, ada bagai-bagai jalur yang sampai kepada kita dalam riwayat beza-beza. Tapi maksud di akhirnya kalau kita lihat adalah untuk menyelamatkan kita dari kejahatan malam. Ila tarikan yatruku bi khairin ya rahman, kecuali lah satu yang mengetuk pintu yang bawa kebaikan. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kita bimbang pada waktu malam itu yang mengetuk itu adalah orang yang jahat, yang berniat buruk terhadap kita. Maka kita pohon kepada Allah dengan doa ini sebagai pendinding daripada kejahatan-kejahatan. Jadi kata Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya, begitu juga Imam Al-Biqai dalam Nazmul Durar, berkaitan ayat ini dengan ayat lalu adalah nak beritahu manusia tentang kewajipan adanya malam, ada siang dalam kehidupan itu. Jadi kita yang mengalami kesusahan dan kesenangan dalam hidup, jangan lupa Allah ada bersama-sama dengan kita. Adanya hujan, adanya waktu tidak hujan. Jadi hujan itu walaupun pada kita kadang-kadang mendatangkan kepayahan, susah nak bergerak, tapi mendatangkan kesuburan pada pokok-pokok, memberikan kehidupan, memberikan freshness kepada alam sekeliling kita. Maka demikian juga kalau kita perhatikan malam, walaupun kita tak berapa suka kedatangannya, kegelapan, ketakutan yang ada padanya, tetapi waktu untuk kita berehat. Jadi inilah kaitan satu ayat dengan lain, kata Imam Al-Biqai dan tafsirnya Nazmul Durar. Jadi bila kita perhatikan, itulah kehidupan seorang manusia. Jangan kita fikir sentiasa ada kesenangan, tentu ada kepayahan. Macam mana waktu kita payah nanti untuk mengalami hari-hari yang penuh dengan kesukaran ini. Itu sebab kata Syekh Dr. Abdullah Nasir Alwan dalam kitab beliau yang terkemuka, Ensiklopedia Pendidikan Anak-anak itu, namanya Pendidikan Anak-anak dalam Islam, Tarbiyatul Aulad fi Islam. Antara kerangka pendidikan anak yang sangat sempurna untuk melahirkan anak-anak yang mempunyai pola pemikiran, kepimpinan pada masa akan datang, kebijaksanaan pada masa akan datang. Maka jangan pandang mudah. Dalam kehidupan ini kita biasakan anak-anak untuk susah. Satu hari dalam seminggu, sebagai contohnya, mereka kena makan makanan serba sederhana. Roti kering, cicah dengan kuah, dengan sup saja contohnya, kosong, atau makan telur saja. Bagi mengelakkan anak-anak ini dibiasakan dengan kemewahan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kalau kita cerita pada anak-anak saja tak cukup. Dulu atuk hidup zaman Jepun, memimpin makan ubi kayu, nak ni ubi kayu ayah tanam contohnya. Tak cukup. Kena makan ubi kayu tu. Sekali sebulan, kalau tak boleh sekali seminggu ke. Bagi memberitahu kepada anak-anak, inilah hari-hari kesukaran yang boleh berlaku dan dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nabi dahulu pulang ke rumah, lalu melihat tidak ada makanan di rumah, maka beliau berkata, idzan ana saim, kalau begitu aku puasa. Inilah yang menyebabkan mazhab Syafi'i menyuruh kita untuk melafazkan niat, dikiaskan daripada ibadah puasa yang Nabi sebut kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha, kalau gitu aku berpuasa. Dilafazkan. Jadi ia ada tambahan pahala di samping niat yang disematkan dalam hati untuk dilafazkan. Jadi kesusahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam dan siang ini sebagai satu fenomena yang berulang-ulang dalam kehidupan, tapi tak disedari oleh kebanyakan manusia. Hanya ulul albab saja yang perasan, orang yang berakal sempurna, yang berfikir sebagaimana Allah kehendaki, itu sahaja yang menyedari adanya kesusahan, kesenangan dalam hidup. Janganlah dipandang perkara itu fenomena biasa tanpa ada kaitan dengan kita. Kerana ayat yang lalu kita telah bincangkan, manusia ni gelojoh, tergesa-gesa nakkan kebaikan. Bahkan insan wa'ajulah, manusia tergesa-gesa nakkan kebaikan itu berlaku dalam hidupnya. Kalau dia cinta kepada seseorang, dia tak dengarlah pandangan orang lain terhadap apa sahaja perspektif terhadap orang itu. Kalau dia nak berniaga, orang ajak dia berniaga, dia tak mau dari istikharah. Dia nak letakkan duit dan pulangan wang segera dalam perniagaannya itu. Tak mau merentasi segala bentuk kesukaran, kepayahan lagi oleh orang. Itu sebab dalam kehidupan ni tuan-tuan, kita kena dengar rahsia cerita tentang kegagalan seseorang, orang itu sebelum dia berjaya. Kalau kita hanya buka chapter-chapter sukses saja, bila kita nak tahu adanya kegagalan dalam apa yang kita lakukan? Kerana kita bukannya mempunyai sifir langit, sifir Allah SWT, wahyu macam mana nak berjaya 100%. Tentu kita akan melalui liku-liku kesusahan sebelum berjaya. Tapi bila dihidangkan, hanya diberi kepadanya cerita tentang kejayaan saja, dia terlupa bahawa orang yang berjaya ni telah melalui mungkin puluhan kali kegagalan sebelum dia berjaya. Jadi hendaklah kita faham dalam hidup ini ada aspek kegagalan dan ada aspek kejayaan. Macam juga malam dan siang yang mengiringi kehidupan kita, macam hujan dan panas yang kita lalui dalam kehidupan kita.
muslimin yang hati dan dikasih sekalian. Bila menyebut tentang perkataan ayataini, ayataini datang dalam bentuk dual, iaitu dalam bentuk dua. Ayatun artinya tanda. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab, contohnya mufradat oleh Imam Al-Asfahani, ayatun. Ayatun ni berarti tanda. Jadi bila Allah nyatakan ayatul lail, berarti tanda yang merupakan malam itu. Begitu ayatun nahar, iaitu tanda siang. Jadi Allah SWT menghapuskan tanda malam difahami dalam erti menghapuskan cahaya hingga kehilangan cahaya menjadi gelap. Jadi apa yang tadinya nampak kini tersembunyi dengan sebab datangnya malam. Dari sudut yang lain, tanda yang merupakan siang itu Allah jadikan terang hingga seakan-akan siang itu sendiri yang melihat. Jadi ini keindahan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah nyatakan waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum, sehingga siang itu sendiri dalam istiarah yang digunakan di sini, siang itu sendiri yang punya mata untuk melihat. Ini dia yang disebut oleh Syekh Qutb dalam bicaranya tentang taswir al-fanni, tuan-tuan. Taswir fanni, iaitulah satu mukjizat aspek Al-Quran ini. Bila Al-Quran mempunyai satu kekuatan untuk istintak, Al-Quran menyebabkan kita merasakan ayat-ayat itu mempunyai seolah-olah nilai-nilai kehidupan pada ayat itu. Tajsid, jadi mentajsidkan ayat-ayat ini hingga bila kita baca, kita merasakan seolah ia berinteraksi di depan kita. Walaupun turunnya 1400 tahun yang lalu, tetapi kita dapat menyelami, menghayati maksud yang terdapat di sebaliknya, kerana pemilihan perkataan oleh Allah SWT yang Maha Berkuasa menjadikan ia begitu hidup, bersifat dengan sifat aktif ayat ini. Bila kita perhatikan, tuan-tuan yang boleh sekalian, ada juga kalangan ulama yang memahami perkataan ayat ini dalam erti matahari dan bulan, kerana menilai bahawa kata yang sengaja tidak disebut dalam rangkaian kalimat ayat ini. Jadi di kalangan para ulama mengatakan bahawa penerang pada waktu malam dan siang, terangnya malam dengan sebab ada bulan, terangnya siang sebab ada matahari. Jadi keduanya sebagai tanda kekuasaan Allah SWT. Lalu kami hapuskan tanda malam, iaitu bulan, kami hapuskan cahayanya, dan kami jadikan dan tidak jadikan ia bercahaya seperti matahari. Jadi tanda siang, iaitu matahari terus-menerus bercahaya, bersinar hingga siang, siapa pun dapat melihat di siang hari. Atau dapat juga dikatakan bahawa matahari yang merupakan tanda siang itu terus-menerus bercahaya kerana cahaya dan sinar dan cahaya bersumber dari dirinya sendiri, tidak pernah mengalami kegelapan. Berbeza daripada bulan yang bercahaya bukan dari dirinya tetapi daripada pantulan cahaya matahari. Walaupun kedua makna ni benar, namun pendapat pertama yang telah kita bincangkan tadi, yang dapat difahami dengan penyisipan kata, berbeza daripada pandangan kedua yang mengharuskan adanya sisipan kata. Jadi di sisi lain, pendapat yang pertama lebih sejalan dengan makna ayat Quran yang Allah kemukakan dalam ayat yang lain. Contohnya daripada surah Fussilat ayat ke-37, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya lagi adalah tanda malam, tanda siang, tanda matahari dan tanda bulan. Jadi kalau kita lihat konteks yang pertama itu lebih tepat seperti dinyatakan oleh kebanyakan para ulama tafsir, iaitu tanda malam, tanda siang berbeza. Kalau tanda penyisipan yang digunakan tadi, iaitulah tanda terang pada kedua-dua waktu, malam dan juga siang ada terangnya. Kalau terangnya siang kerana matahari, terangnya malam kerana ada bulan, pun betul juga. Tapi nampaknya pandangan pertama itu lebih kukuh berdasarkan ayat-ayat yang lain yang menunjukkannya. Kemudian ayat ke-13, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Setiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat nanti sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Jadi setelah menceritakan waktu dan bagai amal perbuatan manusia mengikut pada peredaran waktu, selanjutnya Allah berfirman, setiap manusia itu telah ditetapkan amal perbuatannya. Perkataan ta'irun ni tuan-tuan, alzamnahu ta'irahu, alzamnahu datang perkataan lazima. Lazim ini berarti satu perkara yang tidak boleh berpisah daripada kita sebenarnya. Kemudian perkataan ta'ir ini menunjuk pada burung. Telah kita pelajari bahawa orang Arab yang terdahulu ketika mereka nak musafir contohnya, nak berniaga, mereka akan lepaskan burung. Kalau burung tu terbang ke arah kiri, maka mereka mengatakan ada pada perkara nak buat ni ada sesuatu yang tak baik. Dipanggil tiarah.
Kalau burung terbang ke arah kanan, maka mereka tafa'ul, mereka menganggap ada kebaikan, ada positif. Kalau kiri, negatif. Jadi kemudian ini yang diajar dalam Islam, la adwa wala tiyarata wala hamma wala safara wa firu minal majzumi kama tafiru minal asadi. Nabi SAW sabda dalam hadis sahih ini, tiada kesialan pada bulan tertentu seperti bulan Safar. Kalau orang dulu mereka mandi safar di laut untuk menghilangkan keburukan, perkara-perkara negatif, perkara tak elok yang akan menimpa, itu kepercayaan mereka. Dan mereka juga melepaskan burung. Kalau burung terbang ke kiri, menandakan ada sesuatu yang tidak baik, maka mereka akan batalkan niat. Jadi perkataan ta'ir ini bolehlah kita rujuk kepada satu amalan orang-orang yang terdahulu, yang mana mereka menyangkakan dengan burung ini membawa perkara-perkara yang tidak elok pada mereka. Tapi diperluaskan konteksnya, ia sebenarnya merujuk pada amal. Kata Al-Imam Al-Asfahani dalam kitab beliau Mufradat, dia amal manusia sebenarnya. Kerana amal ini bila telah pun dilakukan, dia ibarat burung, dia akan terbang pergi ke mana, kita pun tidak tahu ke mana perginya. Kalau waktu pagi kita merhatikan sang burung keluar, kita pun tak tahu ke mana dia cari makan. Masya Allah, luasnya permukaan bumi Allah untuk dia terbang. Kalau kita baca nanti ada peluang kita menerka surah An-Naml, kita akan lihat kisah tentang burung hudhud yang Allah SWT ceritakan bersama dengan Nabi Sulaiman AS, terbangnya jauh dari Palestin menuju ke Yaman untuk membawa berita, wajib itu binaba'in yaqin, aku bawa kepadamu wahai Nabi Sulaiman tentang satu berita yang benar. Jadi bila diibaratkan burung ini dilepaskan, maka dia pergi dalam keadaan kita tak tahu ke mana perginya. Maka begitu juga amalan dilakukan oleh manusia. Bila kita melakukan satu amalan, kita pun dah tak tahu, kita pun dah tak ingat amalan itu bawa kebaikan atau keburukan kepada kita. Jadi kata setengah ulama pula, alzamnahu ta'irahu fi unuqih, dia dikalungkan di leher kamu sebagaimana kalung. Jadi kedudukan kalung itu membawa makna positif dan membawa makna negatif. Kata para ulama tafsir, contohnya Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Jadi kalau kalung barangkali emas duduknya kat leher, tentulah kita tak melepaskan dia pergi ke tempat lain. Bagi seorang perempuan contohnya, pakai raya-raya nanti, tunjuk kat mak bahawa suami sayang kat kita, contohnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi seolah-olah macam melekat di situ, tak pergi ke tempat lain dia. Takut kalau hilang, misplaced, takut. Begitu juga maksudnya pada perkataan ta'irahu fi unuqih ini, ibarat satu benda yang membelenggu kita. Jadi kalau dia terbelenggu, dia teringat dalam hati, seolah dia gantung dengan kalung itu di leher kita, mengingat hutang yang banyak yang kita kena bereskan. Besok lepas moratorium macam mana nak selesaikan hutang, maka ia duduk dalam hati kita. Demikianlah manusia ni, dia kena ingat apa sahaja yang dilakukan, dia adalah mukhayyar, dia bukan musayyar. Mukhayyar maknanya diberi pilihan oleh Allah. Allah dah mengetahui sejak azali lagi apa yang bakal dilakukan hamba ini, dan telah tertulis di Lauh Mahfuz segala bahagiannya itu, tapi itu semua dengan pilihannya. Maka dia tidak dapat mengasingkan dirinya daripada segala perbuatan yang dilakukan. Dia ibarat burung yang terlepas itu, amalan dilakukan tapi dia ada dalam catatan Allah SWT. Maka di akhirat besok, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami akan keluarkan pada hari kiamat nanti baginya kitab itu dijumpai terbuka. Kata Dr. Ratib Nabulisi sebagai huraian kepada konteks ini, bayangkan kalau seseorang itu bekerja di satu office, di satu jabatan, di satu bahagian bekerja, maka usaha nak menipu ataupun nak membawa cerita-cerita yang tidak tepat, kerana setiap orang itu ada fail peribadi yang kalau diminta oleh majikan untuk dikeluarkan, di situ tercatat segala perkara berkaitan dirinya. Kelulusan dia di mana, berapa kali dia ambil MC dalam kerjayanya, berapa kali dia, contohnya, berapa kali dia menghadiri kursus, berapa banyak pencapaiannya, semua tercatat dalam fail peribadi itu, personal itu. Ini pula Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma kana rabbuka nasiya, Allah Taala tidak lupa sama sekali. Maka si mukmin ataupun si kafir di akhirat nanti, burung ataupun amalan yang dilakukan itu telah dilepaskan, tapi jangan dia menyangkakan bahawa ia tidak ada dalam catatan, dia dalam catatan Tuhan. Nanti akan ditunjukkan kepadanya, dipamerkan kepadanya. Jadi seolah-olah ia telah membelenggu leher seseorang. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami akan keluarkan kitab itu pada hari kiamat sebuah buku yang terbuka. Di sini mengandungi maksud bahawa kadang-kadang seseorang kita nak menyembunyikan amalan dia. Macam cerita tadilah, seorang pekerja yang cuba untuk menyembunyikan rahsia dirinya, dan dia pergi interview untuk naik pangkat.
ketika di interview, majikan yang hadir dalam sesi interview tu akan buka failnya. Memanglah dia punya qualification yang bagus, tapi attitude-nya tidak bagus lah. Dia banyak kali ponting. Dia ni ada apa dipanggil Monday blues ISN-nya tak datang. Contoh tuan-tuan yang berkasihan. Maka dia akan disqualified untuk dapat kelebihan itu. Dia suka ke tak suka ke, benda itu akan dikeluarkan, terpampang di depannya. Dibaca oleh orang yang sedang menemu duga. Maka bayangkan di sisi Allah SWT, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jangan ada satu perkataan pun terlepas daripada catatan Allah SWT. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, inilah dia yang dimaksudkan iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapnya. Jadi diri kamu sendiri akan menjadi penghisap, mengira. Kamu sendiri akan mengetahui apa yang kamu lakukan pada hari ini. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, itu sebab dalam hadis mengatakan rahimallahu mar'an arafa nafsahu fawqa fa indah. Alangkah baiknya kalau kita ni daripada dunia lagi, ketika hidup lagi telah mengetahui kelebihan diri kita, kekurangan diri kita, dan kita telah pelajari pada surah Az-Zumar yang lalu ketika dikatakan kepada orang beriman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dikatakan kepada orang yang beriman, orang bertakwa kepada Tuhan mereka di akhirat nanti, kamu telah berlaku baik di dunia, tibtum fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam syurga kekal padanya. Syurga ni dikatakan oleh ayat dan juga hadis menunjukkan 8 pintu, tapi maksud 8 ni kata para ulama, contohnya Al-Qurtubi, ia bukan 8, tapi 8 tu dalam bahasa Arab merujuk pada angka banyak dalam perbincangan orang Arab, uruf orang Arab zaman dahulu. Jadi seseorang yang salih ini akan memasuki syurga melalui pintu amalan kesalihannya. Macam Abu Bakar Siddiq, Nabi telah bersabda kepadanya, arju an takuna minhum, aku mengharapkan kau ni dari kalangan mereka, wahai Abu Bakar Siddiq, iaitu seorang yang akan dipanggil oleh kesemua pintu syurga, namanya tercatat di situ. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Dan saya pernah cadang kepada tuan-tuan untuk mengenal pasti dari sekarang kemampuan diri kita sendiri. Kalau kita ada kemampuan mempunyai ibu yang kita jaga, maka bersungguh-sungguh dalam penjagaannya, bersabarlah atas segala kelemahan, kekurangan, kerenahnya. Kalau kita ni pula diamanahkan untuk jaga anak yatim, buatlah anak yatim tu macam anak-anak kita, tuan-tuan, tolonglah. Jangan dihina, dikata perkataan-perkataan kesat. Ya, di depan orang kita menunjukkan bagaimana penyayangnya kita, tapi di belakang kita panggil perkataan-perkataan kesat kepada budak-budak ni. Budak-budak kecil ni apa dia tahu, tuan-tuan? Dia mungkin tidak mampu menguruskan dirinya sendiri. Itu sebab wang yang diamanahkan kepada kita, panggillah orang yang boleh mendidik. Kita tak boleh jalankan kerja ni seorang diri, tuan-tuan, tak boleh. Kena ada tim yang boleh menguruskan. Menjadi satu kesalahan bila Tuan Guru kami Syekh Quraim Raji menasihati, Dr. Wahab Zahidi pun datang mengarang kitab Tasawuni yang terkemuka itu. Kenapalah kita ni kadang-kadang gelojoh sangat nak buat sekolah, tapi sistem sokongannya tidak kuat. Bagaimana sistem sekolah yang tak kuat? Kita tak ada pentadbir yang kuat, tak ada kaunter yang kuat. Semua benda kita nak buat sendiri. Kita tergesa-gesa, gelojoh, tuan-tuan. Sepatutnya biar benda itu kecil tapi mempunyai kesan, impactful, daripada ia besar tapi tiada impact. Begini ya. Kita sebagai contohnya, kita mampu untuk uruskan anak yatim, tapi kita mampu tarbiyah, kita tak mampu ajar dia matematik. Maka panggil cikgu matematik untuk ajar. Kita mampu untuk bangunan, tapi taklah kemas yang sepatutnya menepati standard diletakkan oleh pihak berkuasa, maka kita panggillah seorang ahli bomba untuk terlibat dalam. Mungkin mereka gembira untuk bantu bersama-sama, memandangkan ini kerja jariah, tuan-tuan. Saya teringat bila menceritakan tentang mengukur diri sendiri, menghitung diri sendiri ni, antara sahabat Nabi yang terkemuka namanya Majza'ah bin Thawr As-Sudaisi. Majza'ah. Nama ni jangan dengar tuan-tuan. Majza'ah bin Thawr As-Sudaisi. Beliau ni adalah seorang sahabat Nabi yang hebat, panglima perang yang unggul, tuan-tuan dimuliakan Allah. Beliau tidak merawatkan hadis, tetapi penampilannya, keterampilan dirinya dalam perjuangan dalam jihad. Dikatakan bahawa Majza'ah ini telah membunuh ketika Mubarazah. Mubarazah ni orang Arab kalau mereka perang zaman dulu punya style peperangan. Sebelum meletusnya peperangan itu, maka dia akan utuskan panglima-panglima untuk berentap dulu di depan. Namanya Mubarazah. Ni kalah mati. Panggil seorang, siapa nak cabar dia? Maka antara yang selalu ke depan dalam Mubarazah, contohnya adalah Ali karamallahu wajhah. Beliau memang kebal, satu lawan satu, memang cukup kuat dan tegak beliau ni. Maka Majza'ah bin Thawr Al-Sudaisi ni salah seorang panglima perang yang sentiasa ke depan untuk tampil melawan musuh sebelum berlakunya meletusnya peperangan-peperangan besar. Jadi Majza'ah ni bila beliau masuk Islam, keterlibatan dalam peperangannya luar biasa sekali.
Setiap kali berlaku mubarazah, satu lawan satu, kalah mati ni, dia akan tampil ke depan, apa dipanggil? Kalah mati. Rusmaidah Umar. Ruhaya Talib, apa dipanggil? Wan Siti Nur. Mubarazah, apa bahasa Melayu? Ada nak tolong bagi saya sumang saran, idea? Kalah mati iaitu seorang lawan seorang. Satu lawan satu. Begitulah. Maka tuan-tuan yang mulia sekalian, sekarang mubarazah yang berlaku di antara umat Islam dengan umat Parsi sebagai contohnya perangan yang paling kerap ke depan, namanya Mazza'ah bin Thawr As-Sudaisi. Beliau ni daripada kalangan Bani Bakar, orang Arab Bani Bakar, kabilah Bakar. Berani, sangat berani. Dan direkodkan dia berjaya membunuh 100 orang. 100 kali dia tak pernah pun tewas. Beraninya, luar biasanya, ya Allah, ya Tuhan. Mazza'ah, Zawawi, Mazza'ah, Mim, Jim, Zai, Alif, Hamzah di atasnya, dan Ta marbuta di hujung. Namanya macam Muawiyah, macam Maslama, macam Mughirah yang pernah kita pelajari, ada Ta di hujung, Ta marbuta. Mazza'ah, death match, pertemuan satu lawan satu. Bahasa Melayu bagi apa saya pun tak tahu, tuan. Maka Mazza'ah ini berpengalaman lawan satu lawan satu dalam mubarazah, tak pernah kalah. Lebih 100 orang dibunuhnya. Memang kalau dia ke depan saja, memang golongan musuh akan terkencing dibuatnya. Ketakutan tengok dengan badannya, dengan ketinggiannya, dengan lagaknya, dengan beraninya luar biasa. Dalam peperangan kita dibenarkan untuk menayang masa berani jalan dengan penuh takabur, itu dibenarkan dalam peperangan. Tapi kalau depan orang beriman, tak digalakkan buat begitu. Tak bimbang padanya ada perasaan sombong. Ya, tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi berlagak seperti itu dibenarkan dalam peperangan. Pernah sahabat Nabi radhiyallahu alaihi majma'in bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah boleh tak bergaya begini dalam peperangan? Kata dalam peperangan boleh, jawab Rasulullah SAW. Maka Mazza'ah bin Thawr Al-Sudaisi ni, ketika berlaku pembukaan kota Tustar, umat Islam mengepung Tustar itu di bawah pimpinan Abu Musa Al-Sy'ari, tuan-tuan. Sa'ad bin Waqqas yang juga terlibat pembukaan Parsi selama lebih 18 bulan. Bayangkan, tuan-tuan, lebih setahun kepung, tuan-tuan. Yang mana andai kota itu jatuh, maka jatuhlah Parsi. Kota itu antara kota yang paling cantik. Dia dikelilingi oleh terusan, tuan-tuan, berada di atas bukit yang sangat indah. Parsi negara yang cantik. Nanti tuan-tuan ada peluang, bolehlah ikut kami dalam travel pergi ke Parsi, pergi ke Isfahan, pergi ke tempat-tempat yang merupakan bekas tempat kelahiran ramai ulama-ulama Islam, Shiraz, Isfahan dan sebagainya, tuan. Maka di tempat ini mereka berkepung lebih daripada 18 bulan, sampai tentera Islam pun ramai yang mati, bekalan makin kurang. Tiba-tiba datanglah satu surat kepada pemimpin tertinggi umat Islam, Abu Musa Al-Sy'ari, memberitahu kepadanya bahawa aku adalah seorang daripada tentera Parsi, aku keluarga Raja Parsi. Tolonglah rahsiakan identitiku. Aku sanggup untuk memberitahu kamu di manakah pintu masuk kota yang kuat, kota Tustar ini. Kalau kamu berjaya memasukinya, maka kamu akan berjaya menjatuhkan kota ini. Maka Jeneral Islam yang terkemuka ini berfikir, melihat surat ini jatuh kepadanya, sampai kepadanya, boleh pakai ke tidak? Apakah ini satu bentuk penipuan, satu bentuk khida'ah, satu bentuk makar, satu bentuk tipu daya? Tapi sebab berunding beberapa orang sahabat, dapati surat itu ada kebenarannya. Maka dia pun buat pertemuan dengan pengkhianat dari kalangan Parsi yang akan bocorkan rahsia itu. Bila bertemu saya dengannya, dia berkata, engkau perlukan seorang lelaki yang kuat, planner, yang kuat, yang dia sendiri tahu bahawa hidupnya diambang kematian di hujung tanduk ibarat nyawanya. Kerana dia akan melalui satu terusan yang sangat kecil, time besar-besar, time kecil sempit, airnya sangat deras. Kawasan air itu satu-satunya pintu yang akan meloluskannya untuk masuk ke dalam kota kami. Maka tuan-tuan, pilihan jatuh kepada Mazza'ah bin Thawr As-Sudaisi yang gagah perkasa ni, tuan-tuan. Maka Jeneral Islam Musa Syari bertanya kepadanya, wahai Mazza'ah, aku tahu kabilah engkau, kabilah Bakar, merupakan kabilah yang berani, yang kuat. Boleh tak kau tentukan untuk aku seorang di kalangan panglima yang kuat seperti engkau, yang layak untuk mengharungi cabaran ini? Dan baginya sudah pasti syurga Allah SWT. Mazza'ah ini mengetahui kemampuan dirinya, tuan-tuan. Dia menungi dirinya, berfikir dirinya, inilah peluang untuk aku masuk syurga. Lalu dia berkata kepada sahabat Nabi ini, sayalah orangnya, wahai Tuan Amir, pemimpin saya lah. Maka tuan-tuan, dia pun mengharungi tempat dimasukkan itu melalui tempat yang kecil, yang sempit, air yang deras, berenang, dan akhirnya betul-betul sampai masuk ke dalam kota.
Dalam kota itu orang pun tak tahu dia merupakan seorang Arab. Dia sangkakannya rakyat biasa. Dia ingat sangkakannya orang Parsi. Dia masuk, dia tengok, dia pun melihat di manakah tempat-tempat kelemahan pintu dalam itu. Kalau mereka berjaya masuk, dia pun pulang semula kepada Musa Asy'ari dan berkata kepadanya, wahai Amir, saya mencadangkan untuk mengikut saya selepas ini. Saya nampak ketika saya masuk itu, saya nampak ketua Parsi, Hormuzan namanya. Dia dengan rakyatnya, saya nampak perjalanan kota yang besar itu. Kalau tuan benarkan, saya nak pilih 200 orang bersama saya untuk masuk ke kawasan ini, dan akhirnya kami akan tanda kami berjaya membuka pun pintu kota di dalam adalah takbir Allahu Akbar. Maka Musa Asy'ari pun bersetuju dan menentukan 200 orang yang gagah perkasa sepertinya untuk melalui kawasan yang sempit, terusan air yang sangat menakutkan itu, tuan-tuan, nyawa ibarat di hujung tanduk untuk melaluinya, untuk masuk ke dalam. Ini cerita para sahabat, tuan-tuan, untuk tanam dalam kita ni semangat jihad. Mereka merupakan golongan yang aware tentang kemampuan diri mereka dan mereka fokus pada kekuatan diri tersebut untuk membeli syurga Allah SWT. Lalu akhirnya seramai 200 orang pun masuklah ke tempat tersebut, tempat yang sangat sempit, melalui ruang yang sangat sempit. Satu-satunya pintu exit untuk keluar dari kota itu dan untuk masuk pada waktu-waktu kecemasan. Tuan-tuan, dia pun berenang. Dalam perjalanan itu, air yang deras itu menakutkan dengan batunya yang tajam, laluannya yang sempit. Akhirnya bila lepas lulus ke tempat yang masuk ke dalam kota itu, daripada 200 orang, tuan-tuan, cuma tinggal 80 orang saja, tuan-tuan. 120 orang mati dalam perjalanan itu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Namun 80 orang ini mencekalkan dirinya masuk ke dalam, dan berlakulah sedikit pergelutan sebelum akhirnya mereka berjaya masuk ke pintu utama kota dan membuka kota dan bertakbir sekuat-kuatnya, tuan-tuan. Maka tentera Islam yang telah ready di luar pun menghentam masuk ke dalam kota Tustar yang kuat itu. Dan akhirnya dalam gambaran sirah Nabi menceritakan, dan sirah Nabi Nubala menceritakan bahawa akhirnya Mazza'ah bin Thawr Sudaisi yang begitu tamakkan dan cintakan syurga yang sangat hebat tu, tuan-tuan, sahabat-sahabat sepertinya telah menghidu bau syurga, tampil ke depan untuk melawan dengan Hormuzan sendiri, tuan-tuan. Hormuzan ini merupakan, bukan Zahzan, tuan-tuan, ini Hormuzan, pimpin tertinggi kerajaan Parsi yang lari daripada beberapa tempat sehingga sampai di situ, di Tustar, kota terakhirnya. Maka dia sendiri telah pun menempah syahadah, kematian syahid untuk berlawan dengan Hormuzan yang dikelilingi oleh pengikut-pengikut yang ramai, tuan-tuan, bentengnya yang kuat, dan juga tentera-tentera yang merupakan pengawal-pengawal peribadinya yang ramai. Mazza'ah bin Thawr Sudaisi ini, tuan-tuan yang mulia sekalian, akhirnya cuba untuk memenggal kepala Hormuzan, tapi tindakan kelilingnya penyokong-penyokong ataupun tentera-tentera peribadi Hormuzan ini berjaya menolaknya, memukulnya, dan akhirnya Mazza'ah bin Thawr Al-Sudaisi ini meninggal dunia, mati syahid di tempat pertempuran itu, tuan-tuan. Dan Hormuzan telah pun ditawan tentera Islam, kota tersebut pun jatuh, dan Hormuzan pun dibawa pergi bertemu dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, membawa bersama-sama dengan berita kemenangan itu, berita takziah kematian seorang jago panglima perwira hulu balang Islam yang terkemuka, Mazza'ah bin Thawr Sudaisi. Saya nak cerita kepada tuan-tuan dalam konteks ayat ini. Ayat ini menceritakan kepada kita keperluan daripada sekarang untuk buat persiapan. Kematian itu satu benda yang pasti. Maka alangkah baiknya kalau setiap orang yang akan mati ini mengerti di manakah kekuatan dirinya untuk dia fokuskan. Supaya bila dia baca kitab ini, nanti dia akan melihat segala catatan-catatan yang dikemukakan itu catatan-catatan kebaikan. Bila seseorang ini fokus pada kemuliaan dan kemampuan dirinya, maka Allah akan tutup aib-aibnya yang lain, tuan-tuan. Oleh kerana keterserahan kebaikan sumbangannya untuk Islam itu banyak, maka Allah akan melupakan untuknya keburukan-keburukan yang dilakukan. Jadi inilah sahabat-sahabat Nabi yang patut kita contohi, perjuangan, kesungguhan, ketegaran iman mereka, sehingga mereka adalah manusia biasa macam kita yang melakukan kesalahan, kekurangan, kesilapan, tetapi kelebihan mereka fokus pada keupayaan diri untuk mereka kejar dan buru syurga Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, Dr. Ratib An-Nabulusi bawa satu cerita yang menarik berkenaan dengan cerita yang berlaku pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia dahulu. Kalau negara-negara jago peperangan seperti Jerman contohnya, Amerika contohnya, negara-negara kuat kuasa dunia,
kalau dia ada mahkamah tentera. Mahkamah tentera ini oleh kerana peperangan yang berlaku tidak membolehkan setiap persidangan mahkamah itu untuk diadakan. Maka kata beliau, bila seseorang itu melakukan kesalahan dalam peperangan, sebagai contohnya apa-apa berkaitan salah laku, mereka akan dibawa pergi ke mahkamah, dan pride anda sebagai seorang pejuang, macam kita mujahid lah ibaratnya, macam tentera, kami tak perlu nak hukum anda tahu anda salah kan. Jadi hisap diri anda sendiri, buatlah apa yang patut. Maka ramai di kalangan tentera yang mendapati dia mereka bersalah dan tidak mahu dihukum, dan mahkamah pada masa itu pun tak dapat bersidang kerana banyaknya perangan berlaku. Maka mereka ambil pistol dan tembak diri mereka sendiri. Kalau tembak diri mereka sendiri selesai tak mengapa tuan-tuan, tapi kat akhirat tak selesai. Maka itu sebabnya Nabi melihat dalam beberapa peristiwa dan mimpi-mimpi Nabi, contohnya orang memecahkan kepalanya sendiri. Memecahkan kepala sendiri, kepalanya jadi balik semula. Pecahkan kepala itu lagi, mengangkat kayu api yang banyak di belakangnya, tak mampu tambah lagi beban itu. Orang menggunting lidahnya, nanti gunting lagi walaupun dah putus, Allah tumbuhkan, tak selesai ke akhirat tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi itu sebab dalam ayat ini kita dapat perhatikan uslub penggunaan Quran. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Kami keluarkan kitab itu, kami buka kitab itu, kami dedahkan. Kalau kat dunia mungkin anak-anak kita kalau buat kesilapan dekat sekolah, tak buat kerja sekolah, maka kita mencakapkan dia, keluarkan buku. Dia tak keluarkan semua tuan-tuan, dia sembunyikan separuh. Anak saya lah tu, sembunyi, takut nanti abang marah, ada kerja rumah tak siap. Masuk bulan 3, bulan 1 punya kerja pun tak selesai. Boleh sembunyikan, tapi kat akhirat tak boleh. Kami yang keluarkan. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Kami akan keluarkan kitab-kitab kamu, catatan kamu itu dalam keadaan terbuka, terdedah. Itu sebab tuan-tuan yang mulia sekalian, dalam kehidupan ni kita kena berusaha untuk tutup aib orang lain. Kerana Nabi SAW menyatakan hadisnya, man satara musliman satarahu Allah fi dunia wal akhirah. Siapa yang nak dia ditutup aibnya di akhirat, maka hendaklah dia menutup aib orang ketika di dunia. Dr. Atik Namulisi bercerita, ni ahli tafsir yang terkemuka dari Bumi Syam ni, di Syria ada seorang ulama besar, bertaraf wali Allah, orang yang saleh. Dia bermimpi macam-macam mimpi yang indah. Satu ketika dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengirim salam Rasulullah kepada seorang jemaah masjid itu yang kerjanya biasa-biasa saja tuan-tuan. Ibaratnya kita ni macam kerja biasa-biasa lah. Apa kerja biasa? Contohnya bawa teksi lah. Bahawa Rasulullah mengirim salam kepadamu, wahai imam, wahai guru, kepada fulan bin fulan. Maka imam masjid yang saleh, yang warak, tuan guru ini pun hairan. Dia bangun pagi, dia tengok orang yang dimaksudkan Rasulullah untuk kirim salam padanya, orang tu biasa saja, amalannya tak hebat mana. Sekali dia hadiri kuliah, kadang-kadang tak sempat. Yalah, orang ada kerja sendiri, ada komitmen tuan-tuan. Maka tuan guru ni pun satu hari ambil peluang untuk bertanya padanya, fulan, mesti jawab fulan, aku nak sembang dengan kau. Ada satu benda nak tanya pada kau. Apa amalan kau fulan? Orang yang biasa-biasa kerjanya itu menjawab, marhain tuan jawab ni, tak ada apa-apa tuan guru, saya tak ada amalan apa pun. Cubalah kau cerita fulan, aku nak sabar pada kau berita gembira, tapi kau ceritalah amalan kau. Tak ada apa tuan guru, tak ada apa, saya puasa sunat kadang-kadang, ada masa saya baca Quran, ada masa saya hadir kuliah tuan guru. Saya pun tak adalah hebat sangat, pendapatan saya tak cukup, saya bekerja ikut kemampuan, buat teksi. Tuan guru ni tanya lagi, cuba ceritakan, ada satu kelainan dalam hidup kau ni yang perlu penjelasan. Akhir sekali orang yang macam pemandu teksi ni jawab, tuan, sebenarnya ada satu kes tuan guru, saya ni berkahwin, isteri saya adalah sepupu saya. Orang Arab biasanya kahwin gitu tuan-tuan Macam Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun berkahwin dengan sepupunya, iaitu Fatimah radhiyallahu anha, tuan, anak saya sepupu. Baik. Jadi wahai tuan guru, saya berkahwin, isteri saya yang ada sekarang ni, selepas saya berkahwin tak sampai 6 bulan dia pun mengandung dan melahirkan anak. Maka confirm lah anak itu bukan anak saya, kata pemandu teksi ni. Oleh kerana nak menjaga aib dirinya dan keluarga saya, tentulah kalau kami berpisah banyak nanti complicationnya, dan menghormati ibu kepada isteri saya, bapanya adalah adik-beradik dengan bapa saya. Dia pun orang baik, tapi saya nampaklah perubahan dirinya, saya tahu dia telah berzina, maka dia mengandung anak luar nikah. Ni cerita tentang tutup aib orang Saya tak ada pendidikan tinggi tuan guru, tapi saya tahu kalau cerita benda ni banyak komplikasinya. Saya kena pisah dengan dia. Kemudian anak ini tak ada band yang sesuai, jadi anak luar nikah, macam-macam komplikasi. Hubungan kami keluarga mungkin putus.
Maka saya pun fikir apa nak buat. Dengan keterbatasan ilmu yang ada, akhirnya saya pun tengok perubahan yang ada pada isteri saya tu. Dia berubah, dia orang baik. Dia lepas kahwin dengan saya, dia seorang salihah. Sebab malamnya, Qurannya mungkin dulu dia melakukannya ketika dia jahil. Dan saya pun mendapat tahu daripada dia bertaubat bersungguh-sungguh. Apa saya nak buat? Baby ni lahir saja, saya pun bawa pergi ke masjid pada waktu subuh ketika orang sedang sembahyang. Jadi lepas sembahyang subuh, saya datang lambat, saya masbuk pada itu. Saya tinggalkan baby itu kat belakang masjid. Saya pun pergi sembahyang rakaat kedua bersama dengan imam. Lepas sembahyang subuh, saya pun dengar ramai orang hiruk pikuk di belakang masjid. Mereka pun bertanya-tanya, apa berlaku ni? Ada baby menangis kat belakang masjid ni. Siapa letak kat sini? Ada nota kat situ. Nota tu saya yang tulis. Tolonglah jaga saya. Nota tu saya yang tulis. Lepas sembahyang, saya pun tengok gambar-gambar orang. Saya buat tak tahu. Saya tanya, apa hal ni? Mereka berkata, ni ada seorang budak ditinggalkan ibunya, kesian dia. Mungkin anak dia ada masalah. Maka saya berkata kepada sekalian yang hadir, tak apa, kalian pergilah, kita sama kerja. Saya hanyalah pemandu teksi, saya boleh bawa anak ni pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Macam itulah istilahnya, tuan-tuan. Maka dia pun ambil berpura-pura tak kenal baby itu, padahal anak isinya dia pun ambil. Dia pergilah buat apa yang patut. Tapi yang pentingnya, anak itu dia akan anak angkat. Anak isinya anak angkat. Ialah anak isinya, tapi baginya seolah macam anak angkat lah. Tuan-tuan ni boleh kelaskan. Anak tu sedang besar, saya sekolahkan dia, bagi pendidikan kat dia. Walaupun saya tahu dia anak luar nikah, saya tak pun cerita dengan orang. Tuan-tuan ni boleh kelaskan. Nangislah Tuan Guru ni mendengar cerita pemandu teksi orang biasa ni, yang cuba untuk mencatur dalam kemampuan ilmunya yang terhad. Pertama, dia nak tutup aib isinya. Kedua, dia ambil berat pendidikan anak ini walaupun bukan anak dia. Yang ketiga, dia menjaga hubungan kekeluargaannya. Yang banyak kebaikan-kebaikan yang terdapat di sebalik cerita ni. Maka Tuan Guru ni berkata pada dia, peluk dia, berkata, wahai Masya Allah Tuan, saya gembira beritahu kepada Tuan, saya mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah kirim salam kat Tuan. Saya yakin atas kebaikan Tuan inilah Allah telah memberi pada Tuan macam-macam kebaikan. Pelihara dari penyakit, hidupkan bahagia. Walaupun anak ni tutup aib isteri. Maka tuan-tuan, kita dalam hidup ni berusaha untuk tutup aib orang lain. Kerana kalau kita tutup aib orang lain, segala sifat afu Allah yang kita pelajari pada kuliah yang lalu, inna Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afu tu berarti menghilangkan. Kalau bahasa Arab sebut afatir riyahu al-athara. Angin menghilangkan kesan-kesan. Kalau kat padang pasir orang membuat rumah, buat kawasan tempat tinggal, orang Arab yang bersifat badui ni, nanti kemudian mereka pun pindah ke tempat baru kerana tempat itu dah kurang airnya, oasisnya dah kurang air. Nanti mereka datang semula, mereka lihat seolah-olah tidak ada kesan langsung. Disebut dalam bahasa Arab afatir riyahu al-athara. Angin telah menghilangkan kesan-kesan ke tempat tinggal yang ada di situ. Maka bila merujuk pada perkataan afuun Allahumma innaka afuun, ya Allah engkau maha pemberikan keampunan, maksud afu beza dengan ghafur. Afu ni makna menghilangkan terus kesalahan dosa yang pernah kita lakukan. Sedangkan ghafur, Allah menutup keaiban yang kita buat itu supaya tak dilihat orang. Jadi itu sebab dalam Ramadan ni kita pun kasih sayang Allah, rahmatnya melalui segala untuk menutup, membuang, melupuskan segala kesalahan yang pernah kita buat, supaya akhirat nanti kita baca kitab kita, Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, madailah di akhirat nanti engkau jadi penghisap pada dirimu sendiri. Jangan jadi seperti tentera yang digambarkan dalam kitab tafsir Dr. Latif Nabulsi, buat kesalahan, tahu dia bersalah, ambil pistol tembak kepala sendiri. Tembak kepala selesai kat dunia tapi tak selesai kat akhirat. Maka hendaklah kita berusaha di sekarang untuk menutup aib orang-orang lain keliling kita. Jangan sebarkan fitnah-fitnah. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, pesan saya kepada tuan-tuan yang hadir dalam kuliah saya di sini, kalau tuan-tuan tak sama pandangan dengan saya, tuan-tuan meraih, tuan-tuan tak payah hadir ke kuliah ni. Senang saya cerita. Kita tak payah membawa apa-apa isu yang mana kita tak suka dengan seseorang. Ya, setiap orang tu telah dilatih, dia berfikir, berada dalam satu suasana. Kita ta'awanu fi ma tafaqna alaihi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Kita bekerjasama, kita maaf-maafkan satu sama lain dalam benda yang kita boleh bekerjasama. Kalau kita boleh bekerjasama, kita tak selari cara berfikir, maka tak payahlah tuan-tuan berada dalam Facebook ni. Buat apa tuan-tuan sempit ada, tuan-tuan beza pandangan dengan saya. Tuan-tuan ada guru tuan-tuan yang menyampaikan ilmu, yang tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh bersama dengan mereka, mandu mereka mandu tuan-tuan masuk syurga daripada redha Allah, cukup. Tak payah kita nak hilatkan perbezaan-perbezaan, mewujudkan fitnah di sini, menyoal soalan-soalan yang tak perlu.
Maka saya ingat Dr. Ismail Ming, Mufti Ismail Ming yang terkemuka tu kan, ketika orang bertanya pada dia tentang isu-isu yang sensitif, provokatif, bahawa kita nak beramal, kita kalau ada beza-beza pandangan tentang hadis sahih, hadis lemah, cara kita belajar akidah, perbezaan itu adalah perbezaan yang penting kita nak tuju matlamat yang sama. Buat apalah kita nak kafirkan orang lain, nak bid'ahkan orang lain, nak murtadkan orang lain kan. Bulan puasa bulan untuk berikan keampunan. Allah beri keampunan kepada setiap makhluknya, maka kita tidak maafkan sesuatu lain. Ya, jadi nasihat saya kepada tuan-tuan yang tak suka cara saya menyampaikan kuliah, tak setuju dengan fakta saya, tak mengapa, tak ada masalah. Jangan hadir kat sini, tuan-tuan ada banyak pilihan di tempat-tempat lain. Saya pun tak teras hati, saya pun tak perlu kenal tuan-tuan. Dan tuan-tuan pun tak perlu ikut kuliah saya. Boleh macam tu. Kerana saya tengok ada sedikit keributan, kekacauan, mungkin soalan-soalan dikemukakan yang tak disenangi oleh jemaah yang lain. Bahawa kita dalam hidup ni, kita pilih jalan yang terbaik untuk bawa kita kepada Allah SWT. Banyakkan guru, jangan dengar daripada seorang guru saja. Kerana innaka la tadri khata'a mu'allimika hatta tadrus min indi ghairihi. Kamu tidak akan tahu kelemahan guru kamu melainkan kamu pelbagaikan sumber pengambilan hukum. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui segala-galanya, tuan-tuan. Saya tak mengetahui semuanya dalam hadis. Saya banyak kelemahan dalam fiqah. Ustaz itu mungkin hebat fiqah tapi lemahnya dalam tafsir, lemahnya pada bahasa Arab. Jadi kita melengkapkan satu sama lain. Ketika ditanya kepada Imam Ahmad, mana yang baik tuan guru, saya melazimi seorang guru, belajar padanya, dia lengkap 13 ilmu dikuasai olehnya. Fiqhnya, hadisnya, tasawufnya, lughahnya, arudnya, semua dia kuasai dengan baik. Hisabnya, kedoktorannya semua dia tahu. Ataupun saya pergi belajar daripada 13 orang guru, 13 ilmu. Jawapan Imam Ahmad, belajar daripada 13 orang guru. Lebih banyak gurumu, lebih banyak ilmu yang kau dapat. Kalau kau belajar daripada seorang guru saja, maka seorang saja yang kau akan dapat. Macamlah pengarang kitab Tarikh Dimash yang hebat itu kan, tuan-tuan. Ketika gurunya pesan kepada beliau, kalau kau pergi ke Mesir, di sana ada seorang saja guru yang boleh ajar kau. Kalau kau sampai dia dah meninggal dunia, maka kau tak dapat pelajari apa-apa. Kan kebaik kalau kau pergi ke Khurasan. Di Khurasan ada berbelas-belas ulama yang kalau kau belajar daripada mereka, kalau seorang meninggal dunia, kau boleh dapat daripada yang lain. Jadi pesan saya kepada muslim-muslimat yang hadir dalam kuliah pada hari ini, itulah kita berlapang dada. Jadi kalau ada perkara-perkara yang kita tak setuju, yang tak sama dengan apa guru kita ajar, kita dengar dulu. Tak ada salahnya kita ada akal untuk berfikir. Kalau kita setuju, alhamdulillah. Kalau tak setuju, masih lagi kita rasa pendapat itu lebih betul daripada apa yang saya sampaikan, saya dengan segala lapang dada, rendah hati mengizinkan, mengalu-alukan tuan-tuan untuk hadir bersama kami. Saya bersyukur, tuan-tuan tidak ada pun tidak mengapa. Jadi jangan kita ambil hati dalam suasana-suasana yang singkat seperti ini, masa untuk ibadah banyak. Kita tak mahu hati kita disempitkan dengan rasa pemusuhan dan kebencian, hasad kepada orang lain. Setakat ini saja dulu daripada saya. Banyakkan berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkan dosa kami dan dosa orang yang telah mendahului kami dalam keimanan kepadamu. Dan jangan adakan dalam hati kami walau sedikit pun, sekelumit pun rasa benci dan dengki kepada orang-orang beriman yang lain. Okay, tuan-tuan, setakat ini saja dulu. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Mohon di-share video ini ke seramai orang yang kita kenal. Moga-moga ada kebaikan padanya. Dan saya minta ruang sedikit saja lagi untuk pengumuman tentang derma yang tuan-tuan nak hulurkan tu. Nanti saya akan bagi nombor akaun, ataupun hari ini saya akan bagi nombor akaun Telaga Biru. Dan tuan-tuan bila bagi derma, tuan-tuan tolong maklumkan kepada saya bahawa tuan-tuan ada menghantar derma kepada akaun Telaga Biru untuk saya hantar ke Syria dalam minggu ni. Bagi tuan-tuan yang membeli tafsir Munir dan juga tafsir Ibn Kathir ini, automatik tuan-tuan terlibat dalam program infak yang sedang kami kumpulkan untuk saudara-saudara se-Islam kita di Syria, insya-Allah. Jadi setiap pembelian tuan-tuan tafsir Ibn Kathir dan tafsir Munir sebelum ini akan ada sumbangan fix untuk RM100 setiap belian tuan-tuan itu untuk kami hantar ke Syria dengan izin Allah SWT. Sekian tuan-tuan, terima kasih atas kesempatan yang tuan-tuan hadir bersama dengan kuliah ni. Nampaknya Ramadan dah menuju ke penghujungnya. Kenang saya dalam doa tuan-tuan, ampun maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah tambah amalan kebaikan kita, bantu kita untuk kesuburan iman. Jangan lupa ya untuk share dan untuk follow Facebook Zazan Travel dan juga Instagram Zazan Travel.
Tolong war-warkan keselamatan umat Islam di luar sana. Dan tuan-tuan boleh tengok lebih banyak video dalam Umrah Zahzan. Video yang saya sampaikan di Balkan, di Baitul Maqdis, di Mekah, di Aceh, di mana saja. Mudah-mudahan padanya kebaikan ada petunjuk untuk bawa kita kepada ridha Allah SWT dan beramal dengan Islam. Kerana iman ini perlu kepada kesuburannya, airnya, bahajanya. Setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ridina wa ridha anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan untuk kami keberkatan, jangan dikurangi, muliakan kami yang kami dihina, beri pada kami yang ditahan-tahan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk menghatimu, bersyukur padamu, membaiki amal salih kami tanpa henti-henti kepadamu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala mazmumahnya. Berilah panduan mengingat padanya Engkau lah sebaik-baik yang membimbingnya, wahai Tuhan. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, maka berilah ampunan untuk kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu keampunan dan syurga, kami mohon perlindungan kepadamu daripada kemurkaanmu dan neraka, ya Allah. Allahumma rzuqna lailatul qadr. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan untuk kami pasangan kami, anak-anak kami menjadi penyejuk mata kami mandang, jadikan kami pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqullah. Tuan-tuan, jika tuan-tuan minat untuk dapatkan tafsir Ibn Kathir ni, tuan-tuan boleh ziarah www.telagabiru.net.my bukti. Tuan-tuan boleh order, dan tuan-tuan boleh order juga daripada Zahzan Travel. Ustaz Faiz boleh bantu untuk hantarkan ke rumah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapatkan sekarang, nampaknya lepas raya lah kami dapat post, kerana segala sistem penghantaran sekarang difahamkan sudah memberhentikan operasi mereka. Ya, jadi tak mengapa, yang penting kitab tafsir ni ada di rumah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca bila masa, bahasanya mudah, ayat-ayatnya mudah difahami, bahasanya bahasa standard. Jadi antara tafsir yang terbaik yang membantu kita untuk menambah iman. Saya membaca tafsir Ibn Kathir ni tuan-tuan, saya dapati iman saya meningkat. Saya yakin tuan-tuan pun akan menikmati perkara yang sama bila baca tafsir Ibn Kathir contohnya, ataupun tafsir Munir. Kefahaman meningkat dan iman meningkat, insya-Allah. Setakat ini saja dulu. Kalau ada apa-apa soalan boleh saya jawab. Azian, waktu present report belanjawan bahagian peluh saya dan bagi ikon. Bila bos tanya, masa tu terfikir macam mana lah nanti ditanya depan Allah. Betul tu Azian, betul tu. Berusahalah meraih pahala dalam setiap aspek kehidupan. Bulan Safar dahulu, Roh Hayat Talib kata ada mereka membuat upacara tolak balak dulu-dulu. Sekarang tak ada, Alhamdulillah. Rosmalida, Umar, betul interview dengan bos pun berdebar-debar. Appraisal kita. Okey. Riana, contoh ada sekolah, biarkan kecil agar semua ruang itu ada kesempurnaan. Okey, Yad Abdullah, Rosmalida, Umar, Safi Sadiqin. Hakikatnya dunia dalam pekerjaan saya rekod tercatat dalam buku rekod, apatah lagi di sisi Allah. Bagus catatan-catatan tuan-tuan perempuan mudah-mudahan catatan ni boleh terbitkan satu masa nanti dengan Telaga Biru. Baik. Terima kasih tuan-tuan. Kenang saya dan doa tuan-tuan ketika puasa nanti, ketika sahur nanti, dan panjangkanlah video ni ke seramai orang keliling kita, moga padanya ada kebaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.